Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Salikin, muka surat 43, muka surat 43 baris yang ke-6 daripada atas. Muka surat 43 baris ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yaitu kunut subuh. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini doa kunut subuh. Dan ini juga doa kunut witir bulan Ramadan. Dan doa kunut ni juga kunut nazilah. Ini baca kunut nazilah pun baca doa kunut yang sama. Kemudian kalau kunut nazilah ni kok lepas dah habis baca doa kunut ni, tambahlah doa yang lain yang bersesuaian dengan apa yang kita nak mohon. Tapi kunut yang sama, kunut subuh, kunut witir nisfu yang kedua bulan Ramadan dan juga kunut nazilah. Tetapi bacaan kunut Nabi sallallahu alaihi wasallamnya bukan satu ni je. Kalau mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dia tak baca kunut ni, dia baca Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'mina bika wa tawakkala alaika. Waktu kunut yang dibaca dalam mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi. Dia bukan hanya satu bacaan doa kunut. Tapi kita bermazhab Syafi'i biasa baca kunut ni lah. Biasa kita baca kunut ni. Tapi nak ceritanya kunut subuh, kunut witir nisfu yang kedua di bulan Ramadan, kunut nazilah bacaan kunut yang sama. Kunut subuh, kunut witir nisfu yang kedua Ramadan itu sunat ab'ad. Kunut nazilah itu sunat hay'ah. Itu beza dia lah. Kunut subuh, kunut witir nisfu yang kedua di bulan Ramadan adalah sunat ab'ad. Tertinggal maka sunat sujud sahwi. Adapun kunut nazilah itu dipanggil sunat hay'ah, bukan sunat ab'ad. Kita nak baca kunut nazilah, tiba-tiba sampai masa kita terlupa nak baca. Kita terlupa nak baca, tak ada sujud sahwi. Tak ada sujud sahwi. Contohlah hari Jumaat, tu imam maklumkan kepada makmum, rakaat kedua Jumaat nanti akan baca kunut nazilah.
Tiba-tiba sampai di rakaat yang kedua, iktidal rakaat kedua, tu imam terus turun sujud. Oh, tadi beritahu nak baca kunut nazilah. Tiba-tiba dok baca. Maka ada sawi ke tak? Tidak. Tidak ada sawi dan makmum tidak boleh membaca sendiri. Faham tak ni? Walaupun dimaklumkan tadi. Kalau tertinggal, sujud sahwi itu sunat abad. Kunut subuh, kunut witir, nisfu yang kedua di bulan Ramadan. Cuma macam sebut minggu lepas lah. Selain daripada tu imam maklumkan kepada makmum, semai subuh ni rakaat kedua, tu imam akan baca kunut nazilah. Kena maklum juga pada makmum sekalian tu pakat aminkan kuat-kuat. Masjid Pulau Ketam ni baca lagi kunut nazilah. Haji, baca lagi. Lepas tu makmum amin ke tak? Amin. Tak saya penuh. Tak ada seorang amin. Yang tu imam baca kunut nazilah. Masing-masing angkat tangan. Amin tu amin disunatkan kuat. Sekarang ni bukan amin kuat. Amin perlahan pun tidak. Menung gitu mulut dia. Kuat macam amin kunut subuh tadi lah. Dia kena maklumkan. Sebab hak semayang Jumaat tu tak ada mari semayang subuh sini. Hak semayang Jumaat tu lah. Dia tak ada mari semayang subuh berjemaah. Dia tak tahu orang kali. Baca kunut ni seperti kunut subuh ni berjemaah sunat kata amin kuat. Dia tak tahulah sebab dia tak pernah mari berjemaah subuh. Ke hak mari jemaah subuh pun kadang-kadang tak kuat juga makali dia ingat ke kunut subuh je sunat aminkan dengan kuat. Tak. Kunut witir Ramadan pun sama. Kunut witir Ramadan kita makmum aminkan. Kuat ke tak? Kuat. Tu maklum tak tu. Ni hak kunut nazilah ni. Tu imam bersungguhnya baca doa supaya dilindungi orang Islam di Palestin, supaya dilaknati Yahudi laknatullah. Tapi hak ada ramai ni akak tangan mulut tak punya sepatah pun. Dia tak perasan, tak tahu. Kena peringatlah. Kena peringat. Tapi nak sebutnya kunut subuh, kunut witir nisfu yang kedua bulan Ramadan sunat abad, kunut nazilah sunat hai'ah. Kunut subuh lah hak timbul perbezaan di kalangan ulama. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki sunat membaca kunut subuh. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali tidak disunatkan membaca kunut subuh. Bahkan membaca kunut subuh bid'ah. Itu mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Kita bermazhab Syafi'i sama dengan mazhab Maliki, disunatkan baca kunut subuh. Ada ni. Ada sekali tu di tempat kita lah. Marilah orang Syria yang lari daripada peperangan. Maka tempat kita bagi perlindungan. Beri tempat duduk apa semualah. Sebab dia lari daripada peperangan di Syria. Maka diberi tugas menjadi imam. Tapi dia ni tak pandai nak sesuaikan. Mula-mula buat perangai tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Ni dah reti orang panggil. Lepas kena tegur, barulah dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Satu ketika dia baca kunut, satu ketika dia tak mau baca. Dia buat angin dia. Dia menumpang, bukan menumpang. Dia diberi perlindungan oleh orang kita sini. Tapi dia rasa macam kita ni orang Melayu ni lekeh orang kali. Dia rasa dia orang Arab ni orang. Gitulah perasaan dia orang kali. Dia tak baca kunut subuh. Saya kata ginilah. Dia tak baca kunut subuh. Pakat baca kunut pendek. Jangan turun gitu je. Dia turun baca. Allahumma gfirli ya ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barulah kita turun sujud. Situ kita canggah dah dia. Lepas dari salam, kita sujud sahwi pula. Kita sujud sahwi pula 2 kali. Dah kita baca dah kunut tadi kan?
Sujud sahwi apa lagi? Sujud sahwi nak menampung kekurangan yang berpunca daripada Tok Imam tak baca kunut. Dia kalau Tok Imam baca kunut, kita tak baca kunut, kita diam je, tidak ada sujud sahwi. Sebab walaupun kita tinggal sunat abad, kekurangan kita ditampung oleh Tok Imam yang membaca kunut. Ada ni. Dia begini. Makmum tidak ada sujud sahwi. Makmum tidak ada sujud sahwi. Sebab kesalahan makmum ditanggung oleh imam. Yang ada sujud sahwi adalah imam. Yang ada sujud sahwi adalah orang sembahyang seorang diri. Kekurangan imam siapa nak tampung? Kekurangan orang sembahyang seorang diri siapa nak tampung? Tampung dengan sujud sahwi. Adapun makmum, kekurangan makmum ditampung oleh imam, tidak ada sujud sahwi. Sekarang ni imam, makmum membaca kunut pendek. Imam tidak membaca kunut. Jadi sekarang ni kita tak ada kurang dah sebab kita baca kunut. Tapi Tok Imam tak baca kunut, kekurangan Tok Imam akan mari kepada kita. Tiba-tiba sebelum daripada salat sujud sahwi, kita sunat sujud sahwi kerana nak menampal kekurangan pada kita yang mari daripada Tok Imam. Dia gitu. Ada ni. Ini dalam mazhab Syafi'i kita. Sehingga kan Tok Imam yang tak baca kunut tu bukan Tok Imam kita. Dia tak baca kunut, kemudian dia tidak sujud sahwi. Maka dia tu beri salam, ada makmum tambah rakaat. Mari lambat. Kita ikut makmum ni, bukan ikut Tok Imam yang tinggal kunut. Kita ikut makmum yang kedua ni. Jadi ikut makmum yang kedua ni. Walaupun kita tak ikut imam yang pertama, kita ikut makmum yang jadi Tok Imam yang kedua ni, yang kita semayang belakang dia ni. Yang mana makmum ni ketika dia rakaat kedua, dia baca kunut. Makmum dia Tok Imam ni, Tok Imam yang kedua ni, dia baca kunut. Kita pun baca kunut ikut dia. Sekalipun tetap sunat sujud sahwi makmum yang sapih lagi ni, kerana Tok Imam yang pertama tidak membaca kunut. Sebab kekurangan dia naik pada makmum dia yang jadi imam, kekurangan tu naik kepada makmum yang belakang ni, yang ikut Tok Imam makmum yang di belakang tu. Gitu no. Faham ni? Dan apabila Tok Imam sujud sahwi, Imam sujud sahwi sekalipun, tapi kalau kita belum lagi rakaat yang terakhir, maka sujud sahwi tu bukan tempat bagi kita, tapi kita sujud sahwi lah sebab kita wajib ikut imam. Tapi bukan tempat kita. Sebab sujud sahwi sebelum daripada salam. Kita tambah rakaat. Imam sujud sahwi, kita wajib ikut sujud sahwi. Lepas imam beri salam, kita pun tambah rakaat. Rakaat yang terakhir sebelum salam, kita sunat sujud sahwi sendiri. Untuk sujud sahwi yang sebenar, yang tadi kita hanya wajib ikut imam. Itu bukan tempat sahwi bagi kita, sebab bukan di hujung semayang. Gitu. Kalau katalah Tok Imam, dia tinggal baca kunut. Tok Imam kat kedua, kita subuh kat pertama. Kemudian Tok Imam, sebelum memberi salam sujud sahwi, kita wajib ikut sujud sahwi sebab kita makmum. Lepas Imam beri salam, kita pun tambah rakaat yang kedua. Kita pun rakaat iktidal, kita baca kunut sendiri, sujud pun atas syarat akhir, kita sunat sujud sahwi lain. Sebab itulah sujud sahwi kita yang sebenar. Dua kali sujud sahwi lah. Iyalah. Kalau tadi sujud sahwi kerana kita wajib ikut imam. Yang sekarang ni kita sujud sahwi yang sebenar. Sebab sujud sahwi sebelum daripada salam. Jadi sekarang ni kita baca kunut pendek. Tok Imam ni tak baca kunut. Dia dah sujud sahwi pula lah dianya. Makmum sujud sahwi. Pakai sujud sahwi belaka. Lepas tu kok tak sempat nak wirid Tok Imam arak. Dia belebel. Belebel lah sebab kita sujud sahwi ni beranggapan dia kurang, dia cacat. Betul lah, mu tinggal kunut. Dia belebel. Tapi orang situ tak apa, dia belebel. Sebab dia belebel dengan bahasa orang putih. Orang situ tak faham bahasa orang putih. Tapi faham dia belebel lah. Apa dia kata tak tahu, dia belebel kat bahasa orang putih. Dia pandai, dia orang Arab, dia pandai bahasa dia belebel kat bahasa orang putih. Orang kapur dengar je. Dia orang kapur pun tak faham. Lepas tu, barulah dia tak tinggal kunut. Saya kata gini. Dia tak baca kunut, kamu semua baca kunut pendek. Jangan teruk dia. Lepas tu kamu teruk dia turun sujud. Sebelum salam, kamu semua sujud sahwi.
Kenapa nak tampung kau dengan makmum yang mari daripada Tok Imam degil? Mari duduk tempat orang. Apa? Tapi dia punya apa? Taste. Panggil taste. Apa panggil tak? Taste tak? Dia punya taste dia tinggi. Tak larat orang kapur nak bela. Taste dia tinggi. Dah dia anggap dia orang lebih. Akhirnya dia pun pindah naik KL. Dia naik KL, tak kena dah. Tak selesa. Sedap duduk Terengganu juga. Telefon semula nak pergi Terengganu. Dah. Sekali cukup. Apa ni? Taste dia tinggi, gong dia tinggi. Ada ni gong. Bukan gong untuk nasi tu. Gong. Agah. Gong dia tinggi, agah dia tinggi. Ingat kita orang Melayu ni jadi jong dia ke macam mana? Oh, dia buat macam apa dia? Mula bismillah dia tak baca. Orang tegur. Kemudian kunut dia baca, kadang-kadang dia tak baca. Dia buat angin dia. Dia buat ikut muk dia. Ni. Lepas pergi Kuala Lumpur tu nak balik semula lah. Sebab yelah duduk Terengganu ni makan sedap, orang pun layan baik. Tapi lama-lama orang fed up jugalah. Dia mai menumpang. Bukan menumpang, berlindung. Bukan menumpang saja, dia berlindung di tempat kita. Jangan buat gong sangat. Memanglah dia di imam sedap. Bacaan dia memang sedap lah. Hanya bacaan dia memang sedap. Fatihah surah dia memang sedap. Memang dia orang qawdi sungguhlah. Tapi dia tidak menghormati pekoh tempatan. Dia tidak menghormati pekoh tempatan. Tempat kita bermazhab Syafi'i. Baca kunut, bacalah kunut. Bukan mazhab Syafi'i saja. Sunat baca kunut ni mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Mazhab Hanafi Hambali tak sunat baca kunut. Tu dah lah. Kita setakat tu je. Tapi tempat kita baca kunut, kita baca kunut. Tak payah buat beza lah. Jangan nak buat lain-lain lah. Benda khilaf dari sudut ilmiah. Dari sudut kesesuaian, kita kena buat sama. Sebab benda khilaf, ada kata sunat, ada kata tak sunat. Dah tempat kita buat pandangan sunat, kita buat pandangan hak sunat. Khilafiyah, kita nak buat ambil pandangan hak tak sunat. Ilmiah betul lah. Tapi perbuatan kita tidak sesuai. Boleh menimbulkan pertelingkahan dalam masyarakat yang merugikan. Sebab masyarakat semua bukan tahu dalam bab ilmu ni. Bukan semua masyarakat tahu. Mungkin ada orang-orang yang tak belajar, tak baca kunut subuh berkali, tak usah semayang, tahu dia anggap. Mungkinlah. Tapi taklah setara tu. Tapi maknanya, kita kena buat sebagaimana tempatan. Walaupun benda tu khilafiyah. Tapi kalau kita tidak ada dengan orang, kita semayang subuh di rumah, kita semayang subuh berjemaah dengan ahli keluarga kita, terpulang pada kita lah. Di rumah kita. Kita semayang subuh bersama dengan ahli keluarga kita. Kerana kita puak kita tak sempat baca kunut subuh lah, terpulang sebab kita tidak membabitkan orang ramai. Ni kadang-kadang beranggapan dia kata khilafiyah. Dia pun nak buat perkara yang lain. Sebenarnya pada kiraan mereka, pada anggapan merekanya, hak dalil kunut mazhab Syafi'i ni lemah, tak kuat. Macam Imam Syafi'i ni tak pandai nak nilai hadis. Dia pandai dia lagi daripada Imam Syafi'i nilai hadis. Ni kadang-kadang. Kono dia kata khilafiyah. Boleh berlaku. Tapi anggapan dia tak betul Imam Syafi'i. Dia berlakon sahaja. Kono-kono khilafiyah. Tapi sebenarnya dia tak ra'i khilafiyah. Dia tidak menghormati khilafiyah. Dia nak pakai hak dia juga. Cuma dia lakon, dia kata khilafiyah berlapang dada. Kalau khilafiyah berlapang dada, kita beramal mengikut sebagaimana orang ramai. Tu khilafiyah berlapang dada. Ini kadang-kadang khilafiyah berlapang dada, tapi tidak berlapang dada. Macam ginilah, nak talqin ke, nak apa ke, memang khilafiyah. Asy-Syafi'iyah, Hanabilah, sunat baca talqin selepas ke bumi. Al-Malikiyah, Hanafiyah, tidak disunatkan talqin selepas ke bumi. Tempat kita baca talqin, kita baca. Kita malah baca talqin panjang, kita baca talqin pendek. Bunyi khilafiyah
Apabila ada je, Ustaz baca talqin tau. Paling muka keling macam nak telan orang. Itu dia panggil belapang dada. Itu dia beranggapan khilafiyah. Sekarang ni, biasa amalan dia tidak ada talqin. Satu ketika ada orang minta, Ustaz, kalau baca talqin macam mana? Paling muka tu keling nak telan orang. Khilafiyah gitu. Belapang dada gitu. Kalau belapang dada, okeylah, marilah. Saya baca pendek-pendek sudah. Itu panggil belapang dada. Walaupun dia ketahui dia tak berapa nak baca mana talqin. Itu pun sepatutnya tak berlaku sebab di tempat kita baca talqin belaka. Tapi bila disuruh sekali, bukan kata, tak apalah, baca lah. Mana orang lain tolong baca, saya tak pelacur ni. Boleh juga. Ni dok paling keling macam nak telan orang nak cadang tu. Itu belapang dada orang panggil. Dia kono-kono khilafiyah belapang dada sebenarnya tidak. Dia, kami ikut 4 mazhab. Tidak, kamu bukan ikut 4 mazhab. Kamu pilih mana-mana pandangan yang mengikut pandangan kamu, pandangan lebih kuat. Sebab kamu ada mazhab lain pula. Mazhab mana? Mazhab yang pilih antara 4 mazhab. Yang mana lebih kuat? Sebab apa? Kamu lebih alim daripada 4 imam mazhab. Itu sebenarnya. Bukan pakar 4 mazhab. Bukan. Kalau pakar 4 mazhab, macam tempat kita ni, mazhab Syafi'i. Ada ketika ambil mazhab Hanafi. Zakat dengan duit, mazhab Hanafi. Badat ni, banyak pandangan-pandangan kita ambil mazhab, dan muamalah ambil mazhab Maliki, ambil mazhab Hambali. Itu dia panggil beramal dengan 4 mazhab. Maknanya, hak umumnya, tempat kita beramal dengan mazhab Syafi'i. Tapi bukan komplit 100% mazhab Syafi'i yang diamalkan. Dia ambil kat pandangan lain, mengikut kesesuaian. Itu panggil beramal 4 mazhab. Ini dia bukan beramal 4 mazhab. Dia pilih mana pandangan yang mengikut ijtihad dia, itu pandangan yang lebih tepat. Hak lebih tepat ni, hak ni. Hak lain ni, tak apa nak pandai mana ni, imam-imam muktabar ni. Aku pandai lagi. Gitu lebih kurang. Dia kata kita ni, apa panggil apa? Apa panggil ni? Hak sempit tu, apa panggil apa? Rigid, apa panggil? Sempit. Mana kita ni sempit. Mazhab Syafi'i saja. Tidak. Kita tidak sempit. Tapi kita beramal dengan mazhab Syafi'i secara umumnya. Mazhab Syafi'i. Hak fiqh, tempatan kita. Tapi ada ketika kita beramal dengan mazhab lain. Janji ada ilmu. Hak tadi ni dia kata dia beramal dengan 4 mazhab. Tidak. Dia bukan ambil 4 mazhab. Dia ada mazhab dia sendiri. Aliran dia sendiri. Dia ni dah balik pandangan 4 mazhab. Jangan turut imam mazhab. Imam mazhab tidak maksum. Kita turut mana dalil yang lebih kuat. Kalau 4 imam mazhab tidak maksum, dah dia maksum. 4 imam mazhab ni, orang yang ada karamah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ni soleh sampai ke mati. Hak cakap hebat sekarang ni, tengok sekarang ni pun, Allah lah nak turut tak berani. Kali gitu, sekali gini, dengan air mukanya, dengan memek mukanya, dengan cara bercakap, dengan cara menulisnya. Nak pakai, janganlah. Tak lepas, tengok kau Zuhir pun tak percaya. Dengan memek muka tu. Cara bercakap tu. Apa apa? Gong. Gong. Tak apalah kita sebut gong. Kalau luar tak faham gong. Kita kata kanung dah. Gong, meta orang panggil. Gong meta tenggok kenapa? Ni orang luar tak faham lelaki ni. Tak apalah kita cakap orang Terengganu dia. Dia nak ambil pandangan imam, dia nak menentukan mana yang lebih tepat. Mana yang hampir dengan sebenar. Dia orang kemudian. Sebab kita turut dalil. Bukan turut imam. Sebab imam tidak maksum. Kalau memanglah imam tidak maksum, sahabat pun tidak maksum. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun tidak maksum. Tu kau fahamlah kedah. Tapi mereka ni macam mana? Lagi berat Mana untuk amalan kita sendiri terpulang. Kalau kita katalah ni bab lain. Kita dalam rumah kita kalau suami isteri bersentuh, diteruskan sembahyang. Okey jelah. Dia punya amalan. Tapi janganlah pula mari masjid, pipi tangan bini. Pipi. Sampai di masjid, bining masuk di kawasan perempuan,
Suami masuk dengan sang lelaki. Ni apa hebat. Piping. Sebab apa ni? Wuduk tak batal. Ni. Tapi kalau di rumah kita nak buat amal sendiri, keluarga kita, terpulang. Janji tahu je. Itu apa panggil? Orang apa ni? Rak ni yang panggil belapang dada. Belapang dada lah. Itu benda khilafiyah. Tapi amalan kitanya kena jaga. Biar bersesuaian. Ni kadang-kadang orang belajar pekoh nak nunjuk dia pandai. Tu gitu biasanya. Buat pelik daripada orang lain. Nunjuk pandai. Adalah pasang gitunya. Hak adanya, hak pernah berlaku bukan nunjuk pandai dia. Ada berlakunya balik Mekah. Tok Imam baca kunut dia berdiri. Dia balik Mekah. Lepas berapa minggu, akad tangan semula. Hawa Mekah habis tau. Mula-mula mentang-mentang dia balik Mekah. Macam dia seorang je pergi Mekah. Mula-mula tu tak akad tangan. Tok Imam Mekah dah akad tangan. Mana link Tok Imam Mekah dengan Tok Imam surah kita. Mesti ada link Tok Imam Mekah. Kita akad Tok Imam Mekah. Tak berapa hari, akad semula. Berapa? Habis dah hawa Mekah. Angin pula. Agah balik Mekah. Ada peseng, dia India. India ni Hanafi. Peseng dia dah. Dia takkan baca kunut kalau jadi makmum. Dia berdiri je. Tapi kalau tolak dia tu imam, dia baca kunut. Pula dah kata. Dia tu imam berkali. Tak ada. Dia di makmum, dia tak baca kunut. Dia tak angkat tangan. Bila dia ditolak jadi imam, dia baca kunut. Ada ni. Seperti dia belapang dada. Tidaklah, tak payahlah. Kalau kita di imam, kita boleh baca kunut. Sebab nak raih mazhab tempatan. Kita di makmum pun angkatlah tangan. Ada ni. Angkat tangan. Dia buat perangai gitu. Dia buat perangai kalau jadi makmum, dia tak akan angkat tangan. Dia berdiri saja tunggu gitu je. Sampai imam sujud, dia turun sujud. Tapi kalau dia jadi imam, baru dia baca kunut. Baca kunut lah jadi imam. Takut orang marah pula dah baca kunut. Tapi tak payahlah. Buat sama macam orang. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, sunat baca kunut subuh. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali, tak sunat, bukan bid'ah, membaca kunut subuh. Itu ilmu. Amal sebagainya, hak pekoh tempatan. Iaitu kunut Allahumma hdini fi man hadait. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, beri hidayah olehmu akan daku fi man hadait, serta bersama dengan mereka yang engkau beri hidayah. Ya Allah, beri olehmu, beri hidayah olehmu akan daku fi man hadait, beserta bersama mereka yang engkau beri hidayah. Wa afini fi man afait. Ini doa yang kita duk baca semua, makna biar tahulah. Makna biar tahu. Ada ni. Doa kunut ni doa yang melengkapi yang dibaca oleh Nabi SAW. Kalaulah kita katalah kita nak baca doa sangat di sujud yang terakhir, tapi kita tak pandai doa Arab yang lain, melainkan doa kunut kita pandai. Kita bacalah doa kunut di sujud yang terakhir. Tapi jangan niat kunut, niat doa. Kalau kita baca di sujud terakhir, kita baca doa kunut ni dengan niat kunut, sunat juz sahwi. Sebab kita sudah merosokkan aturan sembahyang dengan doa kunut kita letak dalam sujud. Kalau kita kosak sebagai kunut. Tapi kalau kita kosak hati, bukan. Kunut dalam iktidal sembahyang subuh, rakaat yang kedua. Dan ni baca Allahumma hdini fi man dalam sujud yang terakhir ni, dah ambil betul doa, bukan betul kunut. Baru tak apa. Ambil betul doa. Dan sujud tu Allahumma hdini fi man hadait. Tak ada apa. Janji doa dengan bahasa Arab. Biar kita tahu makna dia. Wa afini fi man afait. Dan beri afiah olehmu akan daku serta mereka yang engkau afiatkan.
Afiah ni lebih tinggi daripada sihat. Afiah lebih tinggi daripada sihat. Afiah ni tak kena penyakit. Sihat ni sakit dah baru sembuh. Itu sihat. Sihat ni kita minta sihat. Sebab apa? Sebab sebelum tu kita sakit. Adapun afiah ni kita minta supaya Allah Ta'ala tak jadikan kita sakit. Itu lebih tinggi tu. Lebih tinggi kita minta afiah. Daripada kita minta sihat. Itu afiah. Wa tawallani fi man tawallai. Dan engkau rentah akan aku berserta dengan mereka yang engkau rentah. Tuan rentah belaka. Hak makhluk dia ada ni. Rentah dia dengan makna Allah Ta'ala peduli akan kita. Allah Ta'ala rentah dengan mana Allah Ta'ala peduli akan kita, dengan bahawa Allah Ta'ala tolong kita, Allah Ta'ala pelihara kita daripada dosa. Itu mana watawallani. Watawallani asalnya makna rentah ataupun peduli olehmu akan aku. Mana apa rentah peduli ni? Dengan makna Allah Ta'ala ni tolong akan kita, pelihara akan kita. Itu watawallani. Allah retah, Allah retah belaka. Orang kafir pun Allah retah. Makna peduli. Faham tak ni? Orang apa? Padu. Faham padu? Macam ginilah. Anak-anak tu, mak ayah dia retah belaka. Mak ayah dia retah belaka. Anak-anak tu. Tapi ada anak-anak yang mak ayah tak layan mana. Tak layan mana lah. Hak ni. Macam-macam dia katalah. Lahir waktu maghrib degil dia kata. Ada. Ni nyakit aku dah tahu lah. Maknanya dia retah, dia bagi belanja. Makna sekolah molek-molek ada, dia bagi duit. Tapi dia kurang padu. Kurang peduli. Ni watawallani ni. Mana kita minta Tuhan peduli padu kita. Maksud dia gitu. Retah tetap tuan retah. Macam anak tadi lah. Memang beri belanja pada anak. Tapi seorang tu dia kurang. Dia timbul. Ustaz seorang tu dia kata beranak waktu maghrib. Degil dia kata. Kita nampak bukan anak degil. Degil. Bila anak degil, anak comel molek adanya. Apa-apa hak nak beritahu melalui bini. Dia tak boleh direct. Apa hak beritahu melalui bini, tak boleh tahu direct. Sebab apa? Dia tak padu. Dia tak peduli. Beri belanja, tapi dia tak layan. Sebab beranak waktu maghrib. Yang kamu beri bini kamu terang waktu maghrib tu apa? Teranglah waktu isyak. Ni ada orang nyakit Dia faham apa dah. Tapi ustaz, apa fahaman pun tak tahu. Tapi yang nyatanya, bukan anak dilahirkan waktu maghrib tu degil. Mana-mana orang beranak waktu maghrib, tu laki dia degil. Gitu nampak raya. Bukan anak degil, tu laki degil. Mana sekarang ni tuan retah belaka. Cuma, Tuhan peduli ke tak peduli, Tuhan padu ke tak padu. Di watawallani ni, firman tawallai ni kita minta Allah Ta'ala tolong kita. Pelihara kita. Itu makna, watawallani firman tawallai. Mana Tuhan tolong. Itulah makna kata. Tuhan tolong kita. Mana Tuhan hampirkan kita dengan Allah. Tuhan tolong kita pada semua pekerjaan kita. Wa barik li fima a'tai. Dan berkatkan olehmu bagi aku pada barang yang engkau beri akan daku. Wa barik li, dan beri berkat olehmu bagi aku fima a'tai, pada barang yang engkau beri akan daku. Ma a'tai ni, barang yang engkau beri akan daku ni, umpama rezeki contohnya. Itu umpama dia. Ma'a'tai ni barang yang aku berikan daku ni bukan rezeki saja. Dengan anak-anak cucu. Itu ma'a'tai belakalah tu. Jadi apa yang Tuhan beri kita minta Allah Ta'ala jadi berkat.
Harta yang Tuhan beri kita berkat. Anak cucu yang Tuhan beri kita berkat. Anak gitu. Anak cucu pun anak cucu yang berkat. Mana kita minta apa yang Tuhan beri kita, barakah. Dia barakah ni, ni bertambah kebaikan bangsa akhirah. Itu barakah. Bertambah kebaikan yang bangsa ketuhanan. Dengan bahawa bertambah kebaikan untuk hari akhirah. Itu barakah lah. Rezeki barakah. Rezeki dia akan menambahkan pahala kebajikan. Barakah. Anak yang barakah. Anak yang menambahkan pahala kebajikan di hari akhirah. Anak barakah. Ilmu yang barakah macam mana? Dengan ilmu tu membawakan dia bertambah kebajikan akhirah. Itu ilmu yang barakah. Ilmu tapi tak ada bertambah pun amalan dianya. Itu tak barakah. Ada ni. Umur yang barakah. Dengan umur yang panjang bertambah kebajikan. Dengan umur yang panjang bertambah kebajikan. Hak bangsa akhirah. Itu namanya barakah. Dia barakah ni apa? Subjektif. Tahu? Apa? Ada subjektif. Subjektif ni kita nak ambil setakat manusia nak tengok barakah macam mana betul dia. Tu. Dapat panggil subjektif. Mana kita tak boleh. Dan sekarang ni, mana barakah? Mari nak tengok setakat. Setakat mana? Mana barakah? Tak boleh gitu. Dia harta banyak. Tapi dengan harta dia bertambah kebajikan akhirah. Barakah tu. Harta banyak. Tapi kupi. Ada kupi. Kelorek. Faham? Kupi, kelorek, spik. Apa lagi? Ada kupi tau. Kelorek faham lah kelorek. Spik apa lagi? Sempit. Tak luas. Payah. Jadi apa? Dah kebajikan akhirah bertambah ke tak? Dah kurang barakah. Apa dia ni? Hak zakat wajib tu tetap. Dah tu. Nafkah wajib. Tu wajib. Ada kira tu. Hak kebajikan akhirah yang lain. Tu. Apa ni? Barakah ke tidak barakah? Tu je. Bertambah kebajikan akhirah. Wakini syarra ma qadai. Wakini syarra ma qadai. Dan lindungi akan daku. Akan kejahatan. Barang yang engkau qadakkan. Wakini dan pelihara oleh kamu. Akan daku. Pelihara oleh kamu akan daku. Akan kejahatan. Barang yang telah engkau qadakkan. Lindungi akan daku. Akan kejahatan barang yang engkau telah qadakkan. Apa dia? Syarra ma qadai. Apa dia kejahatan barang yang engkau qadakkan? Apa dia kejahatan? Ma qadai tu apa dia? Ma qadai. Ma qadai tu apa dia? Barang yang engkau qadakkan tu apa dia? Ma qadai ni termasuk hak manis. Ma qadai. Ma qadai ni termasuk yang pahit. Hulwihi wa murih. Manis dan pahit barang yang kau qadakkan. Mana barang yang kau qadakkan hak manis? Dapat hidup senang. Dapat hidup senang. Itu ma qadai. Hak manis. Hak pahit hidup susah. Itu ma qadai. Apa dia syarra ma qadai? Apakah kejahatan daripada nikmat yang kau qadakkan? Apa kejahatan dia? Tidak sabar, tidak syukur. Itu kejahatan. Apa kejahatan? Ma qadai itu hak hidup susah contohnya. Tidak sabar, tidak reda. Itu kejahatan. Sekarang ma qadai, barang yang kau qadakkan ni ada dua. Ada yang manis, ada yang pahit. Kita contoh satulah. Manis ni hidup senang. Pahit ni hidup susah. Contoh-contoh lain, ambil gila. Jadi sekarang ni, ma qadai itu hidup senang. Apa dia kejahatan dia? Tidak syukur, tidak sabar, menggunakan kesenangan ikut hawa nafsu. Itu syarra ma qadai. Ma qadai ni pula hidup susah.
Atau hak ma qada yang pahit. Apa kejahatan hidup susah ni? Tak sabar dengan qada Allah Ta'ala. Tak redha dengan qada Allah Ta'ala. Itu syara kejahatan barang kau qadakan. Jadi wakini ni kita minta berlindung daripada tadi. Tidak syukur, tidak sabar, tidak redha. Itu contoh. Kita minta berlindung daripada kejahatan barang yang engkau qadakan. Tak redha dengan qada Allah, jadi marah. Allah qadakan susah, dia tak redha, dia marah Tuhan. Allah qadakan dia sakit, dia tak redha, dia marah Tuhan. Itu syarra ma qadai, kejahatan barang yang engkau qadakan. Itu minta wakini pelihara olehmu akan daku. Jawi kena. Hak syarra ma qadai. Sekarang kita minta berlindung macam mana daripada kejahatan barang yang kau qadakan. Kita minta berlindung macam mana? Sebab sama ada Allah qadakan senang, bersyukur ataupun tidak, Allah telah qadakan pada azal. Allah qadakan pada azal, dia hidup susah. Allah telah qadak pada azal sama ada dia sabar, redha ataupun tidak. Ada ni. Sekarang qada Allahnya dia hidup senang. Itu qada azali. Kemudian di hidup senang tu dia bersyukur ataupun tidak bersyukur, Allah telah qadakan pada azal. Dia hidup susah, Allah qadakan pada azal. Kemudian di hidup susah tu dia sabar redha ataupun dia tidak sabar, tidak redha, Allah telah qadakan pada azal. Jadi nak minta berlindung macam mana? Itu qada Allah. Kalau Allah qadakan dia menjadi hamba yang tidak syukur dengan nikmat kekayaan, Allah qadakan pada azal, dia akan gunakan nikmat ikhrah nafsu. Kita nak minta berlindung macam mana kalau Allah telah qadakan seumpama tu? Sama juga, Allah telah qadak pada azal, dia hidup susah, Allah qadakkan dia tidak redha, dia tidak sabar. Lepas tu kita nak minta berlindung macam mana lagi? Daripada tidak redha, tidak sabar. Sebab Allah telah menentukan pada azal, akan dia tu tidak sabar, tidak redha atas qadak Allah yang hidupnya susah. Kita minta berlindung macam mana? Kita boleh minta pelihara daripada qadak Allah. Sekarang ni betul lah. Dia hidup senang, qada Allah pada azal. Dia hidup susah, qada Allah pada azal. Dia hidup senang, qada Allah pada azal ni, dia bersyukur, qada Allah pada azal. Dia tidak bersyukur, qada Allah pada azal. Nak minta berlindung daripada tidak bersyukur ni yang qada Allah pada azal. Kita nak minta berlindung macam mana? Allah qadakan pada azal, dia hidup susah. Sama ada dia sabar ke tidak sabar, dia redha ke tidak redha, Allah telah qadakkan pada azal. Kalau Allah qadakkan dia hidup susah, serta Allah qadakkan pada azal, dia tidak sabar, dia tidak redha. Minta berlindunglah daripada tidak sabar, tidak redha ni. Nak minta berlindung macam mana? Itu qadak Allah pada azal. Nak minta berlindung macam mana? Bagaimana? Adakah doa kita boleh merubah qada azal? Itu mustahil sama sekali. Qada tu qadimah azaliyah. Doa ni baharu. Doa ni makhluk Allah. Yang baharu ni, makhluk Allah ni, boleh merubah hak qada yang sedia kala, qada yang azali. Boleh? Guna kita. Ni bab pegangan lah pulaknya. Kita dah baca semua. Wakini syarra ma qadai. Wakini syarra ma qadai. Gimana? Samalah dengan doa-doa yang lain. Lebih kurang je. Ya Allah, murahkan rezeki. Rezeki murah ke tak murah, qada azali. Minta pun kalau Allah menentukan pada azam rezeki tu banyak-banyak, sikit-sikit.
Minta apa? Kita minta Allah Ta'ala murahkan rezeki. Sama je. Kita minta Allah Ta'ala panjangkan umur. Sama je. Kita minta Allah Ta'ala barakahkan kita. Sama juga. Minta tak minta pun, kalau umur kita panjang, panjang. Kalau hidup kita barakah, barakah. Minta tak minta pun. Yang pertama, kita berdoa tu syariah. Tuntutan sebagai kita maqam ubudiyah. Maqam kehambaan. Berdoa kepada Allah. Kemudian, apa yang kita doa supaya diubah, itu qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Bukan qada azali. Qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Kena faham situ. Bukan qada azali. Sebab itulah kalau sebut kata doa, merubah akan qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Bukan qada azali. Hak rukun iman yang keenam, bukan. Ni kita faham molek ni. Kalau nak beza antara qada azali dengan qada yang baharu di Lauh Mahfuz, kau balik awal lah tu. Ni qada yang tercatat di Lauh Mahfuz yang azali. Azali di bawah Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni makhluk asal tak ada. Yang mencatat kolam makhluk asal tak ada. Faham tak ni? Itu qada yang baharu. Bukan qada yang azali. Qada Lauh Mahfuz pula sampai masa kiamah je. Bukan selama-lama. Adapun qada azali tidak ada penghujung. Yang berlaku dalam syurga neraka itu qada azali belaka, tak ada penghujung. Jadi qada yang tercatat di Lauh Mahfuz adalah qada yang baharu. Di situ ada yang mubram, yang putus. Di situ ada mu'allaq yang tergantung. Tu kena faham molek situ. Jadi yang tergantung macam mana? Ni contoh. Bukan hak azali. Hak azali tu hanya Allah yang mengetahui. Hak di Lauh Mahfuz pun gaib juga. Ini contoh. Kalau dia berdoa, dia akan menjadi orang yang syukur dengan maqadai itu hak hidup senang tu. Kalau dia tak berdoa, dia tidak akan bersyukur dengan qada maqadai hak hidup dia senang tu. Tu. Dia pun berdoa, Tuhan jadikan dia bersyukur. Kalau Tuhan perkenankan doa, gitu je lah. Tapi hak azalinya telah menentukan dia bersyukur. Bukan terlupa. Sama contoh. Dia diqadakkan hidup susah. Jadi qada Lauh Mahfuz ni ada dua. Mu'allaq, tergantung. Dia berdoa, dia akan jadi orang yang sabar dengan ujian hidup susah. Kalau dia tak berdoa, atau berdoa dia tidak diperkenankan, maka dia akan menjadi orang yang tidak sabar, tidak reda dengan qada Allah hidup di susah. Dia pun berdoa, doa kunut ni diperkenankan oleh Allah sebab cukup syarat. Maka, diperkenankan doa, dia menjadi hamba yang sabar, hamba yang reda dengan qada Allah yang hidup di susah. Tapi apabila Allah perkenankan doa, dia akan menjadi hamba yang sabar, yang reda. Itulah qada azali. Itu je. Qada azali mustahil berubah sama sekali. Bahkan diri dia berdoa tu pun qada azali. Doa dia cukup syarat, diperkenankan pun qada azali. Doa dia tak cukup syarat, tidak diperkenankan, qada azali. Itu je. Maknanya apa ni? Wa kini syarama qadai, akan kejahatan barang kau qadakkan yang tercatat di Lauh Mahfuz. Gimana? Tapi bukan hak ni je doa yang kita minta ni. Tadi dia minta, ya Allah, murahkan rezeki. Dia apa? Tuan qada daripada azal kan, rezeki banyak mana? Hak kita minta ni, hak tercatat di Lauh Mahfuz. Dia berdoa, doa diperkenankan, rezeki dia banyak. Dia tidak berdoa, atau berdoa tapi tak diperkenankan, rezeki dia kurang. Tu hak di Lauh Mahfuz. Contoh. Dia pun sentiasa berdoa, doa dia cukup syarat, diperkenankan, rezeki dia ditambah. Dia berdoa tu qada azali, cukup syarat tu qada azali, diperkenankan dan rezekinya bertambah, itulah qada azali. Yang berlaku sekarangnya qada qadar. Dah. Kalau doa kita boleh ubah qada azali, siapa Tuhan sini?
Siapa Tuhan? Dah Tuhan janji dah kan. Ud'uni astajib lakum. Mohon oleh kamu akan aku saya aku perkenan. Tuhan janji dah kan. Tiba-tiba dia berdoa, Tuhan tak mau beri. Tapi dah Tuhan janji dah, Tuhan pun beri. Tuhan ni macam mokpok je lah. Tak mau beri asalnya. Tapi anak duk mitok, buat baik pula, buat kerja baik pula. Akhirnya, biarlah, berilah. Lepas tu mak ayah. Bukan Tuhan gitu. Tuhan janji akan perkenan. Tuhan janji akan perkenan. Hak qada yang hak doa yang Allah qada daripada azal akan diperkenankan. Tu je. Ni seolah-olahnya doa yang baharu ni, boleh ubah qada Allah yang pada azal. Tu tak kenal Tuhan gitu. Faham? Lepas tu kita macam mana? Tak adalah kita maqam ubudiyah. Maqam kehambaan, hamba ni dituntut sentiasa berdoa, memohon dan akan merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala tu ya. Tapi pada hakikatnya diri kita berdoa tu pun adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Qada Allah telah menentukan pada azal, qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Diri kita angkat tangan, itulah perbuatan Allah. Diri kita keluar suara memohon, itulah perbuatan Allah. Qada qadar belaka. Tu ya. Jadi apa-apa doa yang kita mohon lebih tu lebih ni ke, minta berlindung gitu, minta berlindung gini, qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Pergi pada pegangan kita je. Lepas tu nanti di hadapan tu, falakal hamdu ala ma qadai. Dah bagi engkau jua ya Allah kepujian atas barang kau qadakan, kepujian. Kalau qada Allah yang baik, kepujian lah. Kalau qada Allah yang jahat, kepujian macam mana? Tu balik pada pegangan juga tu. Mana kita? Jadi kita hari ni kita berhenti separuh lah. Separuh hak doa. Kita sambung ke depan, hak sanad, hak pujian. Memuji. Allahumma hdini fi man hadait sampai wakini syarra ma qad dipanggil doa. Ani fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, ini dipanggil memuji. Kita sambung ke depan hak memuji ni. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.